Tenaga kinetik adalah sesuatu yang melibatkan pergerakan. Okey, betul lah tu. Dan tenaga keupayaan dia melibatkan kedudukan, sama ada tinggi ataupun rendah. Okey. So pagi ni kita akan fokus kepada tenaga keupayaan sahaja. So bila kita lihat dalam konteks, sebenarnya tenaga keupayaan terbahagi kepada dua, iaitu tenaga keupayaan kenyal dan juga tenaga keupayaan graviti. Okey. So lihat gambar rajah dalam konteks. Ini adalah gambar rajah cerucuk. Cerucuk ni maksudnya benda yang ada dekat construction site. Macam mana dia nak tanam batang besi ni. Okay. Dekat construction site macam mana dia nak tanam batang besi ni. Kalau kita dekat rumah nak tanam, nak cucuk paku, kita guna penukul. Okay, itu dalam saiz kecil. Tapi kalau dalam saiz besar dekat construction site, dia nak cucuk batang cerucuk ni, dia pun guna penukul. Okay. Tapi dia tak pakailah penukul biasa. Okay. Bila kita pakai penukul, kita ketuk, kita kenakan sedikit daya ke atas penukul. Tapi untuk gambar rajah cerucuk ni, dia cuma lepaskan benda ni, tukul ni, dia lepaskan ke atas tiang. Jadi tekanan akan dikenakan ke atas batang cerucuk ni untuk batang ni masuk ke dalam tanah. Okay, sebelum dia jatuh, ni jarak dia. So lepas dia jatuhkan penukul ni, maksudnya dia jatuhkan beban lah, beban tukul ni ke atas tiang supaya tiang ni boleh masuk ke dalam tanah. Okay. So itu yang dimaksudkan dengan tenaga keupayaan graviti. Okay. Tenaga keupayaan adalah berkaitan dengan kedudukan. Maksudnya daripada atas ke bawah dia lepaskan penukul ni. So graviti maksudnya apa-apa sahaja yang kita lepaskan dekat bumi, mesti dia akan jatuh ke bawah. Sama juga kalau kita baling bola. Kita baling bola ke atas, so bola ini akan akhirnya jatuh ke bawah. Kenapa? Sebab adanya daya tarikan graviti di bumi. Okay, begitu juga dengan cerucuk ni, dia punya explanation. Tenaga keupayaan daripada atas, bila kita lepaskan dia secara automatik, dia akan turun ke bawah disebabkan adanya daya tarikan graviti. Okay, so apa maksud tenaga keupayaan graviti? So tenaga keupayaan graviti adalah, tak dapat ayat. Okay. Adalah kerja yang dilakukan untuk mengangkat sesuatu objek ke suatu ketinggian ataupun dia simbol di dalam H. Okay. So untuk tenaga keupayaan graviti, dia punya rumus adalah mgh. So M tu apa? M itulah jisim. G adalah pecutan graviti. H ialah ketinggian dalam unit meter. Okay. So kita balik semula kepada apa yang kita belajar sebelum ni, di mana rumus untuk W work sama dengan F darab sesaran. F tu apa? F tu adalah daya. Okay. Apa maksud daya? Daya ni maksudnya kalau dibagi jisim, awak kena darab dengan 10 sebab setiap jisim ada daya tarikan graviti terhadap bumi. Di mana nilai dia adalah 10 tetap. S ni adalah jarak kan? Okay. So sebenarnya untuk mencari nilai tenaga keupayaan graviti, dia adalah sama nilai sekiranya kita mencari
kerja. Kerja sama juga dengan tenaga. Okey. Ulang balik, tenaga keupayaan graviti, nak cari dia punya nilai adalah mgh. Maksudnya m tu jisim sama ada dalam kg ke, mg dalam gram ke, didarab, mesti didarab dengan 10. 10 itu adalah nilainya 10. Sebab adanya daya tarikan graviti. H ni adalah jarak. Sama juga kita cari nilai dia kalau dalam mencari nilai kerja, iaitu S sesaran, sama juga dengan jarak. Ini penerangan dia lah. Kerja, sama juga kita cari nilai dia bersamaan dengan tenaga keupayaan graviti. Okay. Kalau lihat gambar ajar ni, maksudnya bila kita lepaskan sesuatu, mesti dia akan jatuh ke bawah. Di mana H ni adalah jarak. Kita lihat contoh. Apa-apa saja yang berkaitan dengan tenaga keupayaan graviti mesti ada melibatkan masalah numerical ataupun masalah pengiraan lah. Okay, kita lihat contoh. Dalam gambar rajah foto 7.3 menunjukkan sebuah lift di KLCC. So lift, dia naik ke atas, dia turun ke bawah. Maksudnya ada perubahan kedudukan. So perubahan kedudukan kita panggil tenaga keupayaan. Okay, suatu beban, lift tersebut mengangkat suatu beban yang berjisim 1500 kg dengan ketinggian 30 meter. Okay. Soalan A, berapakah kerja yang dilakukan oleh lift itu? Kerja. So dalam kepala tadi kita ingat kerja sama aja nilainya dengan tenaga keupayaan graviti. Dia punya rumus. Okay. So A, penyelesaian dia daya darab dengan sesaran ataupun mgh. Okay. So M adalah jisim, iaitu 1500 kilogram, kena darab dengan setiap daya tarikan graviti yang ada di bumi, iaitu nilainya tetap sama dengan 10, darab dengan jarak. Okay, daripada atas ke bawah, dia ada perubahan kedudukan sebanyak 30 meter. So bila awak darab, kita akan dapat nilai dia 450,000 joule. Okay. So untuk A, cikgu rasa tak ada masalah sebab dia sama je dengan aktiviti awak cari nilai kerja. Okay. B, berapakah tenaga keupayaan graviti lift itu pada ketinggian 30 meter? Okay. So samalah. Maksudnya pengiraan untuk kerja sama juga pengiraan untuk tenaga keupayaan graviti. Cuma mungkin dia punya rumus perkataan mgh ni adalah berlainan. Tapi maksud dia, hakikatnya benda tu adalah samalah. So jawapan kedua-dua ni adalah 450,000 joule. Okay, untuk C, apa sebenarnya hubung kait di antara kerja yang dilakukan oleh lift dengan tenaga keupayaan graviti lift? Okay, dia tanya, apa hubungan dia? Okay, kita tengok rumus dia sama. Okay, rumus dia sama di mana kerja, cikgu padam balik. Di mana rumus dia,
kerja adalah F darab S sama dengan kalau tenaga keupayaan graviti adalah jisim darab dengan tarikan graviti darab dengan H ataupun sesaran. Okey, apa hubung kait dia? So, samalah. Di mana Fs ni adalah kerja yang dilakukan oleh lift sama juga dengan tenaga keupayaan graviti yang dipunyai oleh lift. Okey. Untuk D, berapakah kuasa? Okey, ini pun kita dah belajar sebelum ni. Kuasa mesti melibatkan kadar ataupun masa. Okey, so dia bagi masa dia 0.5 minit, kena tukar siap-siap ke dalam saat. So kuasa, tadi kita dah cari nilai dia, kerja sebanyak 450,000 Joule per dengan masa, maka jawapannya adalah 15,000 watt. Ataupun kita ringkaskan sama dengan 15 kilowatt. Okey. Ada soalan setakat ni? Pergi dulu kepada latihan. Okay, cikgu nak cuba jawab ni dulu. Okay. Cikgu bagi awak masa untuk jawab soalan ni. Okay, soalan A, siapa yang dah berjaya jawab, boleh kongsi jawapan sama ada dekat ruangan chat ataupun awak boleh buka mic bagi tahu. Untuk soalan A, berapakah kerja? Okay, Hidayah jawab, jawapan dia 100,000 Joule. Okay, betul lah. So, kita ambil nilai yang dia bagi sebab dia dah bagi siap-siap dalam meter. Yang ni 500 kg, okay, adalah jisim. M tu adalah jisim. So, penyelesaian dia 500 darab dengan G adalah daya tarikan graviti didarab dengan jaraknya sebanyak 20 meter. So jawapannya adalah 100,000 Joule. Okey, terima kasih Hidayah. So soalan B. Berapakah tenaga keupayaan graviti bagi lift itu dengan ketinggian 20 meter?
Ayumi jawab, betul lah sama. Sama juga nilai dia. Ayumi kata 100,000 joule. Okey, kenapa 100,000 joule? Kena explain lah. Okey, di mana yang kita faham tadi? Tenaga keupayaan graviti adalah sama nilainya dengan kerja yang dilakukan. So nilainya adalah sama dengan 100,000, 100,000 joule. Okey, soalan C last. Kuasa. Sorry. Okey, kalau kuasa berapa nilai dia? 5 kilogram. 5 kilowatt. Okey, so dia punya rumus P sama dengan kerja over time. Work over time. Okey, kerja per dengan masa. So kita dapat tadi, kita dah kira siap-siap, 100,000 joule per dengan masa yang diberi adalah 20 saat. Dia dah ada siap-siap dalam saat. So jawapannya adalah 5,000 watt. Anissa. Betul. Anissa jawab 5,000 watt ataupun 5 kW. 5 kilowatt. Okey. So untuk yang pertama, tenaga keupayaan graviti dah settle. Sekarang kita pergi kepada tenaga keupayaan kenyal. Okey. So tenaga keupayaan kenyal. Bila kita ingat kenyal, okey. Bila kita baca kenyal, kita mesti ingat apa? Kita ingat getah. Kita ingat apa lagi? Buaian baby. So buaian baby biasanya ada apa? Dia ada spring. Apa lagi alat yang kenyal? Getah, buaian baby, plastik. Okey. Apa lagi? Siapa yang baru masuk tadi? Amar. Amar yang baru masuk ni Amar mana? Putra Amar ke? Muhammad Amar bin Azmi ke? Muhammad Amar Ada dua Amar kan? Okey, so tenaga upayaan kenyal, apa-apa saja kita bayang getah. Buaian baby ada spring, ada elastik. Maksudnya benda-benda yang kenyal ni, ingat dia boleh regang, dia boleh meregang dan dia boleh ditekan. Maksudnya dia boleh dimampatkan. Diregang ataupun dimampatkan. Okey, contoh dalam gambar rajah ni adalah gambar rajah stapler. So, dalam stapler ni sendiri dia ada binaan spring, dia letak spring. Sebila buka stapler, gunanya spring ni adalah untuk dia menolak dawai, dia punya bulat ni lah, dia punya bulat yang ada dalam stapler ni. Okay, supaya dia sentiasa ke depan. Sebila awak nak keluarkan dawai kokot ni, bulat ni pun, awak boleh tolak saja ke belakang. Maksudnya spring ni akan jadi pendek. Okay, nampak tak beza dia? Spring ni panjang kalau kosong, tapi bila dia ada isi, dia boleh dimampatkan. So spring ni boleh diregang ataupun dimampatkan. So itu yang kita panggil sebagai tenaga keupayaan kenyal. Apa-apa saja yang boleh ditarik, diregang ataupun dimampatkan. Sama ada spring, getah. Okay. So, untuk rumus
tenaga keupayaan kenyal adalah 1/2 Fx. Okey, 1/2 Fx. So F tu apa dia? F tu adalah daya lah. Okey. Daya maksudnya sesuatu tenaga perlu diberikan ke atas terhadap aktiviti tersebut supaya benda tu boleh berubah lah. F tu adalah daya. So daya sama ada kita tarik sesuatu tu dia jadi regang ataupun kita tekan sesuatu tu dia akan jadi mampat. Samalah dia punya unit adalah dalam N ataupun Newton. So X. Okay, so bila kita tarik ataupun benda tu akan jadi regang, okay, ataupun kita tolak, bila sesuatu tu akan jadi mampat. So dekat sini akan adanya perubahan jarak. Okay. So X ialah sesaran dari kedudukan keseimbangan. Maksudnya perubahan jarak lah. Okay, X tu adalah perubahan jarak. Sama ada bila kita tarik dia jadi regang ataupun bila kita tolak ataupun tekan dia akan jadi mampat. Okay. Itu rumus untuk tenaga keupayaan kenyal. Tengok contoh. Contoh paling senang, dia bagi gambar rajah spring lah. Okay. Tenaga keupayaan kenyal ni adalah kerja yang dilakukan luas di bawah graf ni. Kita lihat contoh dulu senang. So, contoh kat sini dia bagi panjang spring asal. Okay. Dengan tak ada daya. Maksudnya dia biar kosong. Tak ada apa-apa daya yang dikenakan. Kemudian apabila daya dikenakan maksudnya sama ada daya tarikan ataupun daya tolakan. Maka pemanjangan spring akan berubah. Of course lah bila kita tarik dia akan jadi regang, maka spring ni akan jadi panjang apabila daya dikenakan. So maksudnya maksud graf ni adalah dia akan naik berkadaran lah. Pemanjangan tu akan sentiasa naik apabila daya semakin tinggi dikenakan. Okay. So daya semakin banyak, semakin kuat, semakin banyak kita tarik, semakin meregang ataupun semakin panjang dia akan berubah. Kita lihat contoh. Kalau tadi tenaga keupayaan graviti, sekarang tenaga keupayaan kenyal. Okay. So biasanya kenyal ni apa-apa saja yang berkaitan dengan spring atau getah lah. Dia boleh dimampatkan ataupun boleh diregangkan. Okay, dalam soalan ni dikata panjang asal dia adalah 20 cm. Okay, so kita kena ingat dia punya unit mesti dalam meter. So apabila daya terakhir dikenakan pada spring sebanyak 20 Newton, panjang barunya berubah menjadi 12 cm. So kalau dekat sini daripada 20 cm dia jadi makin pendek. Semakin pendek maksudnya dia semakin ditekan ataupun dimampatkan apabila daya yang dikenakan sebanyak 20 Newton. Okay. So soalannya hitung tenaga keupayaan kenyal. So rumus tadi tenaga keupayaan kenyal adalah setengah Fx. F tu adalah daya. Okay. F tu adalah daya. X tu adalah perubahan jarak. Sama ada dia semakin pendek ataupun semakin panjang. Okay. Terus gantikan 1/2 darab dengan 20 Newton
jarak yang berubah daripada sentimeter tukar kepada meter. So jawapannya kita akan dapat 0.8 Joule. Okay, so untuk tajuk ni senang, diganti je. Janji dia punya unit adalah betul. Okay, boleh faham? So ini untuk soalan sekiranya spring tu jadi makin pendek. Kalau spring dia jadi panjang pun sama. Maksudnya awak kena ubahlah. Kalau katakanlah contoh daripada spring 20 cm dia jadi panjang ke 30 cm. So kaedah pun samalah. Banyak mana dia berubah, nak tahu dia berubah, kena tolak lah. 30 cm tolak ke 20 cm dapat 10 cm. So bila cm tukar kepada meter, siap-siap. Nantikan dalam rumus tenaga keupayaan kejal. Okay. So kaedah ni sama. Yang penting awak faham X tu adalah perubahan jarak daripada keseimbangan ataupun daripada asal dia. Okey, kita lihat contoh. Cikgu nak awak jawab latihan. Okey ni. Okey, boleh cuba jawab. Kemudian share jawapan masing-masing. Okey, ada yang dapat jawapan? Berapa nilai bagi tenaga keupayaan kenyal? Okey, Anissa jawab 0.5 Joule. Okey, betul. So cara penyelesaiannya macam mana? Okey, mula-mula kita cari dulu perubahan jarak. So maksudnya jarak mampatan jadi semakin pendek. 15 cm tolak dengan 10 cm, kita akan dapat 5 cm. Tukar kepada meter, dia akan jadi 0.05 meter. So gantikan dalam rumus sama dengan setengah darab F darab S di mana dayanya adalah 20 darab dengan 0.05. Maka jawapannya adalah 0.5. Okay, berapa dia punya unit? Unitnya adalah Joule sebab dia adalah tenaga. Okey, ada soalan setakat ni? Tak ada, cikgu. Okey, so cikgu Tak ada rasa cikgu.
So pagi ni itu saja awak belajar mengenai tenaga keupayaan, iaitu dia ada dua, satu tenaga keupayaan graviti